أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما خلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهدي الى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى اله واصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا ارحم الراحمين امين. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana izin-Nya masih lagi kita diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sama-sama kita berada di surau ini untuk kita bincang kitab sifat salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya-Allah malam ini kita masuk itu satu hadis musii'us salati kamilan, iaitu hadis yang menjelaskan tentang kesalahan wayang salat secara sempurna, iaitu salah terus. Rawaina bi isnadil muttasil ila sahih Imam Bukhari wa Muslim rahimahumallahu ta'ala annahuma akhraja min tariq Yahya bin Sa'id al-Qattan an Ubaidillah bin Umar. Haddatsani Sa'id bin Abi Sa'id an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala wa hadha isnadina min tariq al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala fa aqulu musta'ina billahi ta'ala wahdah haddatsani sayyidi al-Imam al-Allamah al-Muqayyad Abu al-Fadil Abdullah bin As-Siddiq al-A'la Allah darajatahu qala narwi an shaykhina al-Qadi Ubaidil Hafiz Al-Qasi an Yusuf As-Suwaidi Al-Baghdadi an Said Murtada Az-Zubaydi qala akhbirni Syekh Thiqah Abu Muhammad Al-Mazjaji akhbarana Said Imaduddin Yahya bin Umar Al-Ahdali Al-Husaini akhbarana As-Said Abu Bakar bin Ali Al-Battaf Al-Husaini akhbarana Ammi As-Said Yusuf bin Muhammad Al-Battaf akhbarana Said Hujjah Tahir bin Husain Al-Ahdali akhbarana Al-Wajih Abdurrahman bin Ali Ashibani akhbarana Al-Hafiz Al-Bukhawi akhbarana Al-Hafiz Abu Fadil Ahmad bin Hajar Al-Asqalani akhbarana Burhan At-Tanuji akhbarana Abu Abbas Al-Hajjar As-Salihi akhbarana Abu Al-Waqti Abdul Awwal As-Sajazi Al-Harawi akhbarana Abu Hasan bin Abdul Rahman Ad-Dawudi akhbarana Abu Muhammad Abdullah As-Sarfi akhbarana Qarbari an Hafiz Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari qala haddatsana Musaddad akhbarani Yahya bin Sa'id an Ubaidillah qala haddatsana Al-Maqbari an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Panjang sanad ini mengaji hadis kena ingat semua ni. Kalau mengaji hadis sanad dia, sebab tu dia boleh tahu sanad ni hadis ni sahih ataupun tidak berdasarkan sanad dia. Kita orang Melayu tak hafal sanad ni. Sanad daripada siapa tak, sehingga kepada Rasulullah. Ini dia panggil sanad hadis. Kalau betul-betul mengaji dalam bidang hadis, dia kena ingat satu-satu. Dan hadis ni sengaja dia bawa sanad nak menunjukkan bahawa hadis ni adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Sengaja dia bawa sanad. Selalunya nak banyakkan kitab-kitab ni dia bawa hanya mata saja, iaitu mata hadis saja. Wa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid. Inna Nabi sallallahu alaihi wasallam
dakhala al-masjid fa dakhala rajulun wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi nahiyatil masjid fa shalla raka'ataini wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarmaqahu fi salatihi wa nahnu la nashtari wa nahnu la nash'iru ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ارجع أعد صلاتك فإنك لم تصلي. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari masuk dalam masjid. Kemudian masuk seorang lelaki dan ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk pada satu sudut. Itu setengah riwayat kata duduk pada tiang masjid, duduk sandar pada tiang masjid. Fasalli raka'ataini. Lalu lelaki tadi salat 2 rakaat. Semaya itu semaya sunat tahiyatul masjid 2 rakaat. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarmaqu fi salatihi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjeling sembahyangnya. Itu Rasulullah ada jeling, dia tengok orang lelaki tadi naik ke masjid, Nabi duduk sandar pada tiang masjid. Kemudian Nabi jeling tengok. Ini sembahyang 2 rakaat. Wa nahnu la nash'aru, kata dengan Abi Hurairah, kami tak kata Nabi duduk hati kepada orang solat tadi. Summa ja'a fasallim 'ala Nabi. Kemudian selesai daripada solat, lelaki tadi pergi tempat Nabi dan beri salam kepada Nabi. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa alaikas salam. Alaikas salam, jawab salam. Irji, Nabi kata irji a'id salataka fa innaka lam tusalli. Pergi semaya balik kerana kamu tidak semaya lagi. Dan masa tu Nabi tidak semaya 2 rakaat. Bila pergi tempat Nabi, tak bagi salam kepada Nabi, Nabi kata pergi semaya balik, kamu tak semaya lagi. Kita depan fadhaba fasalli thumma kana sallallahu alaihi wasallam faja'ala Rasulullah sallallahu kama kana salla faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarmaqu salatahu wa la yadri ma yu'iba minha falamma qada salatahu ja'a fasallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-qaumi faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alaikas salam izhab fasalli fa innaka lam tusalli. Kemudian lelaki tadi pergi sembahyang semula sebagaimana dia sembahyang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap memerhatikan dia. Wala yadri, sedangkan dia tidak tahu apa kesalahan yang dia buat. Falamma qada salatahu, manakala dia selesai daripada salat dia, siap salat, fasallim ala Rasulullah, lalu dia memberi salam kepada Rasulullah dan juga kepada orang yang ada ketika itu. Faqala lahu Rasulullah, maka dijawab oleh Rasulullah, wa alaikas salam izhab wasalli fa innaka lam tusalli. Nabi jawab alaikas salam, pergi sembahyang semula kerana kamu masih lagi belum sembahyang. Hatta fa'ala zalika thalatha mirarin, sehingga lelaki tadi buat itu sembahyang sebanyak 3 kali berwudu. Kullu zalika ya'ti Nabi fa yusallimu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan setiap kali dia selesai salat dan dia pergi dekat Nabi dan dia bagi salam kepada Nabi. Fa yaqulu Nabi wa 'alaika salam farji fasalli fa innaka lam tusalli, sehingga Nabi kata pergi sembahyang balik kerana kamu tak sembahyang. 3 kali dulu. Kerana kamu tak sembahyang. Sembahyang itu sembahyang ya dibuat secara tidak betul, seolah tidak sembahyang. Tidak sembahyang itu tak betul dari segi rukun dia, dari segi kalau yang batalkan solat dia buat dalam solat. Itu tak ada tamadinah. Kadang-kadang kebanyakannya orang yang sembahyang lalu tidak ada tamadinah dalam solat dia, lalu solat dia tidak sah. Contoh orang sembahyang nak cepat, sembahyang macam sekali, tak ada tamadinah, dia tidak ada masa setiap rukun perbuatan dia tak berhenti. Tapi tamadinah, sebab tamadinah dalam solat ni dia menjadi rukun. Bila rukun kita tinggal, solat kita jadi solat. Banyak ulama menyebut itu kebanyakan kesalahan yang orang tak pasal itu tak ada tamadinah. Contoh, buat orang sembahyang, contoh daripada dia duduk berdiri, dia berdiri, diri, lalu dia rukuk.
Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Tak ada tamak nina. Patutnya masa kita rukuk Allahu Akbar, tak biar berhenti kuat-kuatnya dengan pada subhanallah ataupun subhana rabbiyal azim bacaan dia. Tak ada berhenti. Ni tak ada berhenti. Allahu Akbar. Tu. Tidak ada, tak ada break. Tamak nina maksud tamak nina ni diam. Itu dia kita berhenti sekejap. Tak. Kemudian sami Allahu liman hamidah sama juga. Bila kita dah duduk, dia panggil iktidah, duduk sama balik macam qiyam, berhenti sekejap sebelum kita bergerak untuk rukuk. Ramai orang yang buat tak, satu Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Tak ada berhenti pun. Tak ada berhenti, iaitu berhenti dengan kedudukan tamak nina. Tak batal tu, kerana tamak nina ni rukun dalam solat. Kadang-kadang bila orang buat gini dia tak perasan benda ni tak jadi kesalahan. Sehingga solat kita jadi batal. Macam tadi lah. Nabi sehingga 3 kali semaya, tak Nabi kata pergi semaya balik, kamu tak semaya lagi. Sebab apa? Sebab semaya yang dibuat batal. Bila batal, solat tidak solat. Ini yang kita takut pada diri kita sendiri. Tak takut-takut di akhirat. Sekali lagi Allah SWT kira amalan solat kita, tengok-tengok ada. Solat tiap masa, masuk waktu solat, tak masuk satu waktu kita solat, tak pernah tinggal solat, tapi dikira amalan kita di akhirat takut ada. Faqafan nas wa kabbaru alaihim an yakuna man aqaffa salatahu lam yusalli. Faqafan nas, maka sahabat-sahabat tu tengok semua rasa takut. Maka baru alaihim, dah rasa masing-masing rasa gerung. Tak, gerung yang sangat-sangat takut berlaku atas diri dia juga. Sekali tak, takut berlaku solat dia. Ya, bila Nabi tengok, Nabi kata masih lagi tidak solat. Faqala rajul fi akhir zalika, kemudian barulah lelaki tadi bertanya. Tak, pada akhirnya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallazi ba'asaka bil haqq ma ahsanu ghairu hadza fa arini wa 'allimni fa inna ma ana basharun usibu wa ukhti'u. Dia kata wallazi, sesungguhnya dibangkitkan engkau dengan kebenaran, kata dengan lelaki tadi. Ma ahsanu ghairu hadza, dia kata alangkah baiknya sekiranya tak kamu ajar fa arini, kamu ajar tak. Wa'allimni, bagaimana untuk aku ni solat, ajar. Tak rujuk cara dah ajar, kata lelaki tadi. Dia ajar. Fa inna ma ana basyarun, sungguhnya aku ni manusia. Usibu wa ukhtibu, kadang-kadang buat benda betul, kadang-kadang salah. Tak, sebab kita manusia ni tak boleh lagi dah. Bangkitkan manusia ni kullu min adam khata', Nabi sebut. Dan satu hadis lain, setiap anak ada ni khata'. Maksud khata' ni buat dosa, tak kira siapa pun, tak kira lah tu imam kau, ustaz kau, tak tu qadi kau, dia tak boleh tak mengaku bahawa dia ni buat salah. Kerana Nabi sendiri yang sebut setiap anak ada ni khata'. Baik macam mana sekalipun, kadang-kadang kita ni tak sifat sebagai manusia, sebab telah dinamakan kita ni insan. Maksud insan daripada perkataan nasia, tak orang kita sebut nasia, tak nasia ni tak, nasia ni maksud dia lupa. Itu manusia ni maksud dia lupa. Asal Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita sifat azali lagi, kadang-kadang bukan lupa. Dan kadang-kadang kita buat, kita tahu dah benda tu salah, tapi buat juga. Kenapa? Kerana kita lupa. Kita tak ingat yang kita buat tu benda dosa. Nah, benda kerana setiap kita ni lemah, kena ingat lemah. Bila kita lemah dah, kullu ibn Adam khata', Nabi sebut setiap anak Adam ni dah dosa. Wa khairu khata'i tawwabun, dan setiap dosa yang dia buat kena taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu antara perkara yang perlu kita ingat. Kita tak baik macam mana sekalipun, tahu macam mana sekalipun, tetap buat dosa. Bila kita buat dosa, kita bertaubat kepada Allah. Sebab itulah antara perkara yang perlu kita buat setiap hari, itu istighfar. Istighfar maksud dia, maksud astagfirullahalazim, ya Allah ampunilah dosaku. Walaupun kita tak tahu kita berdosa atau tidak, tapi kita kena tahu bahawa setiap masa kita berdosa. Dosa tak kira daripada tujuh panca indera kita, mata kita, mulut kita, telinga kita, tak, hati kita ni berdosa. Setiap masa lalu kita minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak, kenapa? Kerana tak, setiap masa kita berdosa. Macam orang tu kata tadi,
ana bashar. Aku ni manusia. Usibu wa ukhtiru, kadang-kadang aku buat betul, kadang-kadang aku buat salah, iaitu buat benda dosa. Faqala sallallahu alaihi wasallam ajal. Kata dengan Nabi itu, betul yang kamu sebut tadi. Tak betul. Idza kunta ila salat, lalu Nabi ajar, apabila kamu berdiri dalam salat fakabir, hendaklah kamu takbir. Takbir. Diri dulu. Bukannya diri sambil berjalan tak, iaitu diri maksud dia dalam solat ni berdiri tetap dulu. Dah kita pergi, kita nak angkat takbiratul ihram, kalau kita berjalan, biar kita duduk tetap dulu. Tetap diam. Angkat takbir, kemudian baru angkat takbiratul ihram. Kalau hanya kadang-kadang setengah tu, tak sambil-sambil berjalan dia angkat takbir, nak mengejar tu imam. Jalan tak angkat sambil berjalan melangkah tu angkat takbir. Tak, sebab nak mengejar imam. Ya, walau macam mana pun kita pergi kena duduk diam dulu, diam. Biar tentu kita berdiri tetap dulu baru angkat takbiratul ihram. Jangan sambil-sambil berjalan. Kadang-kadang sambil bangun daripada duduk dia relax lagi, mengangkat takbir lama, lalu dia pun bangun. Allahu akbar. Ini banyak berlaku, banyak sangat. Sambil-sambil dia bangun tu dia angkat takbiratul ihram. Ini benda tidak stop. Itu berdiri dulu. Iza kunta. Nabi sebut apabila kamu sudah berdiri. Maksud qama dalam bahasa Arab itu fi'il madi. Telah. Kita sudah dah siap dah berdiri. Bukan sambil berjalan. Kalaulah sambil berjalan, Nabi akan kata iza taqumu. Apabila kamu sudah berdiri. Itu kita duduk tengah hijab. Kita nak berdiri macam mana tengah jalan kau, tengah sambil bangun kau, itu benda yang sedang berlaku. Ataupun belum berlaku lagi. Tapi Nabi sebut iza kunta. Bila kamu sudah pun, itu lepas dah. Berdiri, tegak dah. Tak baru akad takbiratul ihram. Iza kunta ila salat fakabbir. Apabila kamu sudah pun berdiri dalam salat, fakabbir, barulah kamu takbiratul ihram. Baru akad takbir. Summa qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Wa fi riwayat sahihatin summa qra' bi ummil Qur'an summa qra' bima syi'ta. Kemudian hendaklah kamu membaca apa yang mudah bagi kamu daripada Al-Quran. Dalam riwayat lain, iaitu dalam riwayat sahih disebut summa qra' bi ummil Quran. Kemudian hendaklah kamu membaca ummul Quran, iaitu Al-Fatihah. Ummul Quran ni Al-Fatihah disebut sebagai ummul Quran kerana apa? Kerana besarnya fadilah ummul Quran. Surah Al-Fatihah ni adalah surah yang paling besar dalam Quran sehingga disebut sebagai induk kepada segala Al-Quran. Ataupun ummu ni kalau kita dalam keluarga ibu, mak ni besar. Tak, ummul Quran. Sebab apa? Dalam Quran ni, tak, bila kita baca, diriwayatkan dalam satu hadis, iaitu bila kita baca sekali daripada ummul Quran, iaitu surah Al-Fatihah, sama kita baca kitab Injil, Taurat dan juga Zabur dan Al-Quran. Besar tak besar, lebih besar kalau kita duduk dengar sebelum ni, bila baca 3 kali Qul Huwallah sama dengan kita baca sekali Quran. Tapi ummul Quran ni, surah Al-Fatihah, kita baca sekali dia sama dengan kita baca semua kitab-kitab samawi, termasuk kitab Injil, kitab Taurat, kitab Zabur dan juga kitab Al-Quran. Besar tak besar. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan surah Al-Fatihah ni satu-satunya surah yang jadi rukun dalam solat. Jadi rukun dalam solat. Ada surah lain, Alif Lam Mim Dzalikal Kitab la raiba fi, surah Al-Baqarah, walaupun besar dan panjang huraian dia, tak banyak rukun dalam dia, tapi Allah dia ambil dia sebagai rukun dalam Al-Quran. Tapi Allah ambil setiap rakaat wajib kena baca surah Al-Fatihah. Mula dengan Bismillahirrahmanirrahim, Nabi waladhdallin. Tak. Jadi Fatihah sekiranya kita baca tak betul, tak, bertukar satu huruf, bertukar satu makhraj, ataupun bertambah satu tasdid sabdu. Tak, contoh iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tak, sama orang baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia jadi ada tambah. Soalnya ada tambah tasdid, cara tak rasa. Salah. Tak, kata supaya kita. Ataupun tukar makhraj huruf. Makhraj huruf itu tepat dua huruf. Contoh kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim.
Kita rasa sempurna. Tapi mana salah tadi? Mana salah? Maka makhraj dia ain. Alhamdulillahi rabbil dengan sedikit dia beza dia. Iaitu maksud alamin, alam semesta. Tapi kalau alami orang sakit, sikit dia lari. Tapi maksud dia, makna dia lari berapa banyak. Tak alami orang sakit, alami alam semesta. Tak segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Tak, bila kita baca dengan alami, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian orang sakit. Salam itu satu saja. Salam yang kiranya kita tak belajar. Tak, kita malu ke apa-apa, tak belajar. Kerana salam satu huruf dalam Al-Fatihah yang menjadi rukun dalam solat kita batal. Ini tak perlu Fatihah, pergi belajar, pergi mengaji dah, carilah orang bayar. Ahli-ahli Quran kita biar kita boleh baca. Biar tu kata boleh dah. Betul dah, tak orang tak tahu. Kita jadi yakin untuk kita baca. Lagi mana kita baca tubuh meneguh, wajib baca. Cari. Kalau kita malu tempat kampung kita sendiri, kita pergi jauh ni. Cari tok-tok dulu ya tahu tentang ilmu tajwid. Tak. Kalau belajar dengan orang biasa ni, tak, kadang-kadang tidak tahu di mana makhraj huruf keluar. Sebab makhraj huruf ni kita kena latih diri kita untuk menyebut. Kadang-kadang orang tukar antara sin, sa dengan sya, tak, sya, sa, tak tukar. Tak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sama baca asas sin dari syekh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad daripada sin jadi ta. Ini jadi supaya kita tidak stop. Sebab selawat ke atas Nabi dalam tahiyat menjadi rukun juga. Selawat sama baca. Sebenarnya tak payah pun sayyidina. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tak payah pun sayyidina. Sebab kalau begitu dia jadi salah. Sebab ramai ayat tak boleh nak beza antara makhraj huruf sa, makhraj huruf sin, sa, makhraj huruf shin, sya. Tak, tiga ni ramai tak boleh nak beza. Tak, bila baca Quran, tak baca cara salam, baca kutubah. Tak baca kutubah. Taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tak, ittaqullah haqqa tuqatih dia ulang sekali. Kalau berhenti tak apa, ittaqullah berhenti. Tapi ittaqullah haqqa tuqatih, mana ha tinggal satu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Tak, dibaca pula innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Mana beza dari makna dia? Tak. Yang pertama sekali, kalau sekiranya kita baca betul, sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat dan salam ke atas Nabi. Yang kedua, innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah itu malaikat yang berselawat ke atas Nabi. Biasa jauh. Tinggal satu je huruf tertinggal. Tapi banyak tak di masjid-masjid kita tengok kerana tidak belajar, tak dia rasa tidak berapa kesalahan. Sedangkan di belakang dia ramai orang ya memerhati antaranya anak-anak tahfiz ya tahfiz Quran. Tak, kita baca Quran tak betul. Tak, apa kata betul tak betul. Kita baca dalam kutubah tidak betul. Apa kata orang ya menyinggung ya kita tak tahu apa dia. Bahkan kita kadang-kadang ada orang Arab di, kadang-kadang orang ya alim-alim ulama berhenti menjadi makmum bagi kita. Tak, sedangkan kalau ni adalah kalau ya boleh menyebabkan salat kita stop tidak stop, masalah orang nak kata tak apa lagi. Tapi stop tidak stop antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita kena ambil kira. Jadi jangan malu kita ngomong apa-apa. Ya, untuk kita baca yang pertama sekali rukun qali ni khususnya Iqra Ummul Quran yang Nabi sebut, bacalah bi Ummil Quran, iaitu Ummul Quran Al-Fatihah yang menjadi rukun. Rukun kalau salah lah kita. Salah satu je huruf. Tak mestinya banyak, tapi satu je huruf. Bila salah kita. Tolong tengah pakai mic ganggu. Tak dengar. Kalau jangan boleh, tak ada masalah, boleh dengar sebenarnya. Dengar suara boleh tak? Boleh dengar suara dia Ustaz kalau tak kira. Rasa lebih baik tak akan mic lagi dah. Dia ganggu. Nabi kata lepas daripada akad takbiratul ihram baca Ummul Quran. Kemudian Iqra bima syi'ta.
Kemudian lepas daripada umul Quran tadi, bacalah apa saja yang menjadi sunat. Tak kira suruh apa pun yang kita ingat baca. Itu pada rakaat yang pertama dan juga kedua. Rakaat pertama dan juga kedua. Ada setengah daripada kalangan sahabat rakaat pertama pun baca qul huwallah, habis Fatihah, rakaat kedua baca qul huwallah. Tiap kali dia jadi imam baca qul huwallah dia tahu. Habis waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallah. Kak kedua pun gitu juga. Sehingga sahabat pergi berjumpa dengan Rasulullah, ya Rasulullah, sekiranya si fulan ni jadi imam, ya dia tahu baca qul huwallah. Nabi tidak kata marah ataupun tidak kata tak apa. Nabi panggil depan sahabat, panggil. Si fulan main sini. Betul tak bila kamu jadi imam baca qul huwallah je? Dia kata betul ya Rasulullah. Kat depan sahabat lain nak dengar. Nak dengar apa yang kata Nabi. Nabi tanya sebab apa muni suka sangat baca qul huwallah. Nabi tanya. Supaya orang lain tahu. Nabi tak marah, Nabi tak iyakan dia. Tapi Nabi tanya sebab apa muni suka sangat baca qul huwallah, tak ingat ke ayat lain? Aku ingat ya Rasulullah. Tapi aku suka baca qul huwallah sebab aku faham tentang makna qul huwallah, besar pengertian dia, iaitu tentang aku tahu tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam qul huwallah kalau kita urai ayat-ayat qul huwallah ni, kita akan dapati dia ni terkandungnya sifat 20 daripada ilmu tauhid. Wujud dan baqaq mukhalafatu lil hawadi qiyamul nafsi wa daniyah qudrat iradah ayat baqa kalam samuk kanu hayyan kanu sami'an kanu basiran kanu mutakalliman. Semua tu terkandung dalam qul huwallah. Aku suka sebab aku rasa iaitu tentang keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi, kalau begitu kamu adalah ahli syurga. Nabi kata ahli syurga orang yang baca qul huwallah, amal qul huwallah. Kerana apa? Kerana dia faham tentang keesaan Allah. Kerana dalam qul huwallah seolah-olah qul huwallah ni dia mentafsirkan daripada kalam kita, itu kalam syahadah, asyhadu an la ilaha illallah, bersaksi bahawa tiada Tuhan disembah melainkan Allah. Allah sebut dalam qul huwallah, qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu satu. Iaitu Tuhan itu satu, tak ada benda lain, tak ada dua, tak ada tiga, tapi satu. Allahus samad. Allah saja tempat kita bergantung. Tak ada dengan orang lain dah. Dengan siapa-siapa makhluk ni kita tak boleh nak bergantung. Hanya kita bergantung hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahus samad. Allah yang beri rezeki, Allah yang cipta kita, Allah bagi sakit, Allah bagi semua, Allah bagi macam-macam benda. Tuhan uji kita, Tuhan angkat darjat kita, Tuhan buat dosa kita, Tuhan angkat pahala kita, tambah pahala kita semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap benda yang berlaku atas diri kita adalah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tak ada benda, tak ada mak, tak ada anak. Tuhan satu je. Kalau Kristian kata innallaha salisu salasah, sungguhnya Allah itu tiga. Tuhan itu ada tiga. Satunya Tuhan mak, satu lagi Tuhan anak. Satu lagi Allah tu Tuhan bapa bagi orang Kristian. Tapi bagi kita orang Islam, Allah sebut dah lam yalid wa lam yulad. Allah tak beranak, Allah tidak diperanakkan. Allah itu tunggal lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada satu benda pun yang sama dengan Allah. Dari segi zat dia, dari segi sifat dia, tak ada benda yang sama dengan Allah. Kita tak boleh nak gambar, nak bayar Allah ni macam kita manusia, ada kepala, ada tangan, tak boleh. Ataupun macam benda lain, ada kuasa tak, macam kromel ke apa, tak boleh nak gambar. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala tak serupa, tak sama dengan benda yang ada dalam kepala kita, gambaran kita tak sama. Bila masa kita boleh tengok Allah, iaitu dia akhirat sikit lagi baru kita boleh tengok Allah. Kalau ada orang kata kita kena tengok Allah Subhanahu Wa Taala, bagi orang yang darjat dia tinggi, darjat wali-wali Allah, dia boleh tengok Allah, dia boleh berjumpa, itu bohong. Kerana Nabi sendiri sebut, iaitu bila kamu sekiranya kamu diberi pilihan untuk pilih syurga, pilihlah syurga Firdaus. Nabi kata, pilih syurga Firdaus kerana syurga Firdaus adalah syurga yang darjat paling tinggi sekali. Dan kamu akan dapat melihat Allah seperti kamu tengok bulan purnama. Masa tu baru boleh kita melihat zat Allah.
Itu antara nikmat yang paling besar. Ya, kalau kita duk gambar syurga sikit lagi, kita boleh makan makanan dari syurga tanpa kita minta, niat je. Minum minuman dari syurga, setiap kali kita tegung, tak dia rasa makin sedap, makin sedap, makin sedap. Dia akan bertambah kenikmatan dia. Duk dari syurga ada yang bidadari. Itu semua gambaran bagi seolah-olah kita nak bagi hadiah kepada budak-budak air budak. Kalau mu boleh buat ni aku bagi coklat, boleh buat ni aku bagi air batu, boleh buat ni aku bagi nasi, boleh buat ni aku bagi basikal. Nah, itu gambaran seolah dapat kita buat hanyalah sekadar untuk nak menunjukkan nikmat syurga ni besar. Tapi nikmat yang paling besar iaitu melihat zat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita boleh tengok zat Allah. Itu nikmat yang paling besar bagi ahli syurga. Sehingga Nabi kata, kalau kamu diberi peluang untuk pilih syurga, Nabi kata pilihlah syurga Firdaus. Kerana syurga Firdaus adalah syurga yang berada di tengah-tengah antara syurga itu, tepat dia di tengah-tengah. Dan syurga yang paling tinggi darjat dia. Kalau apa? Hotel 5 bintang lah. Hotel paling kelas sekali dah kamu dapat melihat Allah Subhanahu Wa Taala seperti kamu melihat bulan purnama. Situ baru kita dapat tengok Allah. Nah, cumanya atas dunia ni biar kita dapat rasa. Kita buat ibadat, Allah melihat kita. Kita duduk, kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita tak boleh nak bayar. Kalau mahu kita bayar gambaran depan kita ni besarnya, bercahayanya macam mana ke? Itu adalah iblis yang nak kodoh kita iblis. Sebab tahu dah. Atas dunia ni Allah sebut dah lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak akan serupa. Kufuwan tidak akan serupa, iaitu sama dengan satu benda apa tadi, tak sama. Kerana kita tak boleh nak bayar gambar macam mana Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma yang kita boleh gambarnya adanya Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana kita tak boleh nak gambar macam mana rupa bentuk udara. Tapi kita boleh rasa udara tu kalau dia ada kita boleh menafas. Kita boleh hidup. Tapi kalau dia tak ada kita KO lah. Itu juga. Begitu juga dengan Allah. Makhluk pun kita tak boleh nak gambar dia macam mana kita nak gambar tak keadaan Allah Subhanahu Wa Taala. Marga' hatta masa Isra' Mi'raj tu Nabi berjumpa tak dengan Allah? Masa Isra' Mi'raj Nabi berjumpa dengan Allah dalam keadaan seolah-olah belakang tabir. Tak ada. Nabi sendiri pun tak pernah melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Tak, cumanya dia ada apa hak dia. Ketika mana malaikat Jibril hantar Rasulullah sampai kepada pintu, seolah pintu surga ni aku tak boleh masuk dah ya Muhammad. Kamu masuk. Kalau aku masuk melangkah satu langkah lagi aku hancur. Ini nak menunjukkan bahawa buatnya iaitu dia panggil nur cahaya Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana Nabi Musa alaihissalam ketika nak tengok Allah di bukit Tursina. Allah kata sekiranya kamu mampu melihat cahaya yang keluar daripada celah bukit yang aku tajalli, kamu akan mampu melihat. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala tajalli, itu tajalli ni soalah tunjuk sikit daripada cahaya dia di bukit Tursina. Bukit pun tak tahan. Cokong. Nabi Musa tu pensar. Ya, begitu juga ketika Nabi nak terima solat, tak malaikat Jibril kata masuklah Muhammad ke hadirat Allah. Itu ke Sidratul Muntaha. Aku kalau melangkah satu langkah lagi aku akan hancur. Lalu Nabi masuk. Kemudian terima sembahyang dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan seolah-olah di belakang Nabi. Lalu Allah perintahkan kepada Nabi untuk melakukan 50 kali solat. 50 kali waktu tiap hari. Tak. Lalu Nabi terima dengan patuh. Nabi pun turun dapat pada langit tujuh. Jumpa dengan Nabi Musa. Ya Nabi Allah. Tak, berapa solat yang kamu terima? Aku terima 50 kali. Kata dengan Nabi Muhammad. Umat kamu tak mampu, mintalah kurang. Sehingga Nabi beralik. Tak, sehingga Allah bagi tak diskaun sampai 5 kali sehari. Itu pun bila berjumpa dengan Nabi Musa kata mintalah kurang dengan Allah Ta'ala kerana umatmu tak mampu, umatmu lemah sangat. Nabi kata aku malu dah ya Nabi Allah Musa. Aku malu dah dengan Allah. Tak, aku harap mudah-mudahan hamba aku mampu, umat aku mampu untuk terima sembahyang 5 kali sehari. Daripada 50, tak Allah kurang 45 kali setiap hari ni, tinggal jadi 5 kali. Itu pun ramai lagi orang tak sembahyang. Tak. Itu antara perkara yang disebut iaitu dalam hadis-hadis Rasulullah, itu Nabi sendiri pun tidak melihat Allah masa atas dunia ni. Tak, sehingga
Tak, Nabi berjumpa dengan Allah dalam keadaan berjumpa di belakang, dia panggil min wara'i hijabin, di belakang hijab. Belakang hijab ni belakang tabir lah, hijab ni tabir. Tak, sehingga tidak dapat melihat macam mana keadaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi di akhirat kita akan boleh tengok. Sebab Nabi sendiri pun mengaku kita akan dapat melihat Allah di akhirat seolah-olah kita tengok bulan. Tak ada satu benda pun yang menghalang. Orang kayu tak boleh halal. Kalau halal pun kita boleh tengok kot jelas. Boleh tengok cara jelas. Kemudian Nabi sebut iaitu tumarka hatta tatma'inna raki'an. Ini yang disebut iaitu kemudian lepas daripada baca Fatihah dan surah tadi kemudian rukuk dan tamak-ninah. Tak habis, tak contoh keluar Allahu ahad habis tu, tak Allahu akbar rukuk. Kena tatma'inna raki'an. Nabi sebut iaitu sehingga kamu tamak-ninah. Tamak-ninah berhenti. Bukannya macam spring Allahu akbar sami Allahu liman hamidah. Kenapa? Kerana nak cepat. Tak ada tamak-ninah rasa pun. Batal sebenarnya. Sebab di sini jelas hadis ni hadis sahih. Nabi kata sumarka hatta tatma'inna. Sehingga kamu boleh duduk diam. Allahu akbar. Diam dulu. Tak bergerak. Segala sendi kita maksud tamak-ninah ni tak bergerak. Segala sendi kita, segala tulang kita duduk diam. Summarfa hatta tatma'inna hatta ya'tadila tatma'inna qa'iman. Kemudian kamu iktidal sami Allahu liman hamidah sehingga kamu pun tamak-ninah juga, duduk diam juga. Tak, sami Allahu liman hamidah. Kita boleh duduk diam, baru turun untuk rukuk. Kadang-kadang kita buat sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd. Ambil untuk Rabbana tu gerak. Habis semaya kita batal. Sebab apa tidak ikut? Nabi ajar sehingga Nabi sebut satu-satu. Summarfa hatta ta'tadila au tatma'inna qa'iman. Kemudian kamu iktidal. Sehingga tatma'inna berhenti sekejap. Sehingga diri balik. Diri dulu balik. Maksud iktidal ni daripada benda. Sebab apa dia sebut iktidal? Kalau kita duduk gini, mula-mula dia panggil qiyam. Duduk berdiri, qiyam. Qiyam ni diri tegak. Kemudian rukuk. Kemudian iktidal. Sebab apa dia panggil iktidal? Dekat iktidal ni, rokok minar rukuk. Iaitu akak kepala daripada rukuk sehingga jadi lurus balik sebagaimana kita qiyam. Maksud iktidal ni jadi sama balik. Sebagaimana asal. Nak faham? Kadang-kadang iktidal ni tak sami Allahu liman hamidah, dia tak dulu lagi belakang dia turun. Nah ini ya, jadi banyak salah ni. Ini banyak salah. Nah, tengoklah kalau hari Jumaat kau macam mari kalau kita pergi awal duduk atas masjid, khususnya duduk belakang, kita boleh tengok. Ramai buat kesalahan begini. Nah, sami Allah dah daripada gini. Sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd Allahu akbar. Itu yang cepat maya tu. Ini banyak berlaku, kita tak rasa. Kadang-kadang kita ingat betul dah buat. Nabi kata iktidal. Iktidal ni jadi lurus balik. Macam kita qiyam, kemudian duduk diam dulu, baru turun untuk rukuk. Semasjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian hendaklah kamu sujud sehingga kamu duduk diam dulu lah sujud. Tatma'inna sajidan. Sujud dengan tujuh anggota sujud. Sebenarnya habis hadis ni habis jawab semaya ni. Daripada hadis ni asalnya kesalahan yang dibuat dan supaya dah dibuat kitab ni itu daripada hadis. Sujud iaitu tujuh anggota sujud kita kena betul. Mana? Yang Nabi tunjuk satu-satu. Rukun sujud iaitu satu, dua tangan kita. Dua-dua tapak tangan ni kena tak. Bukannya duduk gini. Bukan duduk gini. Tengok orang sujud. Dia ada sujud sambil genggam. Macam orang nak pamping. Mana bagus duduk? Kalau orang tangan duduk boleh betul. Ha? Duduk lutut dulu. Dalam mazhab kita Syafi'i itu lutut dulu. Baru tapak tangan, baru kepala. Apa? Tapak tangan wajib kena menyentuh lantai. Tapak tangan. Kemudian dahi terbuka keluarkannya dua jari. Dalam mazhab kita Syafi'i tak terkira dalam mazhab lain. Jangan bicara lagi dalam mazhab lain kita jadi pening. Kita ikut Syafi'i, kita ikut Syafi'i dulu. Tak, dua tapak tangan. Kalau kita tengok orang yang di Gaza tu, dia pakai topi semua kali. Tentera dia semaya gitu. Itu dia mazhab lain. Itu sebab kita jangan bicara.
Tapi mazhab kita Syafi'i, dua tapak tangan terbuka dalam keadaan terbuka. Dalam keadaan terbuka, tak dua dahi kita, dua jari dua-duanya terbuka. Kalau pakai stocking, kalau pakai sarung tangan, boleh tak? Sah tak? Sah. Lain melainkan dahi kita kena terbuka. Macam orang perempuan pakai sarung tangan, pakai stocking, tak ada hal. Tak orang lelaki pun tak ada masalah. Kalau musim sejuk, kadang-kadang tempat kita tak berlaku. Kalau duduk negara-negara Arab yang sejuk, dia sejuk sangat, paksa kita setiap hari berjalan dengan pakai sarung tangan. Tak ada hal, boleh lagi. Berlapik ke apa, tapi dahi jangan berlapik. Tak, sehingga sahabat, dia ambil kain dia letak. Nabi kuih. Jangan letak. Kain ataupun letak. Kita rukuk pergi letak tapak tangan. Kerana panasnya. Ada sikit lagi kita akan jumpa hadis sahabat dia sujud atas pasir, pada pasir tu di masjid Nabi masa dulu pasir. Lalu dia letak tangan dia, lapik dengan tangan, Nabi kuih tangan. Tak bagi berlapik. Tak, kerana nak suruh dahi kita ni terbuka. Jadi sini 1, 2, 3, tak 2 lutut. Kemudian 2 tapak kaki. 2 tapak kaki maksud. Apa maksud tapak kaki? Kita letak gini ke tapak kaki tidak? Kurang-kurangnya kaki kena lipat paling-paling kurang, iaitu ibu jari kaki kita berlipat dan menghadap ke arah kiblat. Kalau tak berlipat duduk gini, kaki kita sujud, masa sujud patah tu solat kita. Tak? Nabi kata ilyatai qadamaini, iaitu 2 tapak kaki. Maksud 2 tapak kaki benda yang di bawah, kurang-kurangnya ibu jari kaki saja kita berlipat. Siapa ya sujud dalam keadaan ibu jari tak berlepak ataupun mana-mana jari yang tak berlepak langsung tak berlepak kaki dia. Ibu jari pun tak duduk gini. Masa sujud pertama kalau kita tengok kadang-kadang betul. Masih lagi berdiri tapak kaki gini. Bila sujud kali kedua, bila dia duduk antara 2 sujud akak duduk gini, tak duduk gini. Contoh. Tak mula-mula sujud betul lagi. Kemudian dia duduk gini. Dia duduk antara 2 sujud. Kemudian sujud kali kedua duduk gitu juga. Dia tak lipat lah. Batal. Kan dia kena lipat tapak kaki masa sujud. Sebab apa? Sebab sujud yang betul yang Nabi kata biar sujud keadaannya berat kepala kita kalau seolah-olah sujud atas rumput. Rumput tadi bila kita angkat kepala kita tinggal bekas. Kalau sujud atas rumput. Kalau kita sujud atas kapek panjang, kau bulu panjang tak boleh, hanya bersentuh dengan bulu dia. Kemudian kita bangun, tak sah. Dia kena memberati kepala kita. Soalnya kita sujud atas benda, tinggal bekas. Kalau atas tanah, tinggal kata tapak. Tapak kepala kita, bekas kepala kita atas tanah. Tak biar berat kepala. Bukan sekadar bersentuh je. Kalau imam tu, dia duduk antara 2 sujud tu, tak betul macam mana tak? Duduk antara 2 sujud tak betul macam mana? Contoh. Itu tak apa dia. Masa duduk tak apa, masa sujud. Masa duduk yang sunatnya iaitu angkat kaki. Jadi satu-satu kita akan duduk kaki dia. Iaitu duduk gini, dan sunat Nabi buat. Tapi kalau dia duduk gini, tak batal. Sebab benda tu sunat. Bila sunat kita tinggal tak batal. Cuma masa sujud. Kalau imam dia sujud gitu, kalau kita berasal, kita semaya di belakang imam. Kita berasal imam ni semaya gitu, kita kena wajib, kena mufaraqah. Dia tak melepak kaki dia masa sujud. Sedangkan dia jadi imam. Kerana imam yang buat kesalahan dalam solat, bila makmum tahu, makmum mufaraqah. Mufaraqah maksud dia bercerai daripada imam. Semaya sendiri. Tapi bila semaya sendiri, jangan ikut perbuatan imam. Kalau kita ikut juga perbuatan imam, tunggu malu aku nak buat gini, kawan lain tengok gini-gini. Tak, kita ikut juga perbuatan imam. Kita tunggu juga. Kita ambil dia baca Fatihah. Tapi kita ikut juga dengan kita sendiri batal semuanya. Oh, tak boleh ikut. Tak boleh ikut dah. Bila kita mufaraqah tak boleh ikut dah. Ataupun kita tak niat jadi makmum. Contoh setengah orang ni dia dengan imam ni jenis orang kata balah lah sikit. Tak tegur ke apa, tak suka ke imam jadi imam. Tapi dia naik solat jemaah. Dia tak nak ikut, dia tak niat jadi makmum. Cumanya kerana malu pada orang dia ikut perbuatan imam dengan dia sendiri batal. Ini kena ingat. Kalau kita tak nak semaya jemaah, kita niat munfarid. Itu niat biasa yang kita tak ikut imam. Tapi kita kena buat
kita siap baca, kita dia buat. Kalau dulu imam biarlah dia. Kita tak ikut. Kalau dulu kita cepat kita lah. Mana? Ya. Tak boleh. Jadi makmum kalau dia niat tak ikut imam, kemudian dia ikut perbuatan imam, batal semuanya. Ini banyak berlaku. Tak, kalau part-part tengah tu. Dia jenis belajar sikit-sikit, lepas tu dia kata, saya kawan tak lupa ni, baca dia tak betul, baca dia tak betul. Lalu, dia tak nak ikut imam. Tapi dia duduk atas masjid dah. Cuma dia ikut perbuatan. Tak, dia kata batal. Kita akan jumpa itu satu-satu. Perbuatan yang membatalkan solat, cara kita tak perasan. Inilah benda yang kita tak perasan. Sikit lagi. Isyak dah. Summasjud hatta tatma'inna sajidan, kemudian hendaklah dia sujud sehingga tamakninah dia sujud. Hatta yumakkina jabhatahu wa hatta tatma'inna mafasilahu wa tastarqi. Iaitu sehingga duduk diam. Masa sujud pun duduk diam. Iaitu dahi dia rapat pada tanah. Yumakkina ni memberati dahi dia, wa hatta tatma'inna mafasilahu, iaitu sehingga boleh duduk diam segala anggota tubuh dia masa sujud. Watas tarqi, dan juga duduk dalam keadaan ya tenang. Marfa' hatta tatma'inna jalisan, kemudian dia duduk antara dua sujud, duduk sehingga dia duduk tamakninah juga masa daripada sujud. Kita duduk antara dua sujud, dia boleh duduk diam. Jangan akak sikit, tak ada duduk lagi. Itu dia tak panggil duduk antara dua sujud. Kemudian terus sujud sekali lagi. Kita duduk mana? Dia duduk biasa. Soalan Ustaz. Kalau kata macam kita bangun daripada sujud tu, lepas tu kita pun tak, kita garu terus. Garu. Lepas tu imam sujud, kita ikut sujud tanpa letak tangan di atas peha dua tangan. Kita tidak melakukan kesalahan yang banyak. Itu bukan salah besar lah. Kita tak Salah tempatkan. contoh daripada sujud kita, daripada akak tu terus kita menggaru. Garu jangan kita menggerakkan anggota besar kita lebih daripada 2 kali. Jadi kita letak gitu kita garu. Kemudian imam sujud pula kita pun terus sujud. Tak jadi masalah, itu baru kali. Dan maknanya perbuatan yang kita buat yang kata ada sebab dia. Ada sebab dia, walaupun ada sebab dia, jangan sampai kita buat acak-acak. Tak. Yang kita buat, mana pergerakan anggota tubuh dia besar, kalau kita buat secara sengaja lebih daripada 2 kali batal, masuk 3 kali batal. Contoh kita hang dalam semaya sengaja tak ada apa pun. Dia ni tabiat duduk bila duduk berdiri, kadang-kadang duduk berdiri. Ada orang yang jadi tabiat dia. Ada. Tak. Ataupun sengaja tu. Dia buat je. Tanpa sebab pun. Kecuali dia hayati baca Quran, dia gerak cara tak sengaja. Tak sengaja. Dia kerana dia khusyuk pada baca Quran. Itu tak apa kamu. Tapi sengaja buat. Dalam semaya. Tak. Kalau anggota tubuh besar, kita menggerakkan kita cara tak dengan batal semaya 3 kali. Hari ni itu. Tak, banyak duduk dalam semaya. Masa tak semaya tak buat pun gitu. Tabiat. Tak, hayung tubuh, hayung. Sengaja buat. 3 kali pergerakan anggota tubuh besar, tak cara tu batal semaya. Ini antara benda-benda je tak perasa lah ni. Masjud hatta tatma'inna sajidan, kemudian sujud kali kedua sehingga tamakninah dan sujud. Fa iza jalasta fi wusti salati fatma'inna jalisan thumma tarish fakhdika yusra thumma tashahhud thumma fa'al dhalika fi salatika kullaha wa fi riwayat thumma sna' dhalika fi kulli rak'atin. Kemudian kamu duduk hatta tastawi fa'idan, kemudian kamu duduk tak ala maq'adatika wa yuqimu sulbika, dan hendaklah kamu tegakkan tulang belakang kamu. Tak, itu duduk dalam keadaan, kemudian kita duduk iaitu pada rakaat yang kedua. Contoh rakaat yang kedua untuk kita tahiyat. Tahiyat kita duduk antara dua sujud ini, kita duduk. Biar tulang belakang kita duduk secara tegak. Kalau duduk pada keadaan gini, duduk tegak je. Tegak. Kecuali orang sakit lain kira lah, sakit tak mampu.
Jadi kita duduk biasa. Tak setengah orang dia sengaja duduk. Bukan sakit pun, bukan apa-apa sakit. Nanti kalau sakit dia masuk dalam bab darurat pun tau. Duduk. Tapi dia dah semayang dan supaya. Tak, dia sengaja dia duduk gitu. Tak tahulah mungkin selesa apa-apa. Jangan Nabi kata duduk tegak. Iaitu bukti musalbah. Iaitu tulang belakang kita duduk tegak. Tak beliau lah dalam keadaan mana. Tapi kita duduk rasa biasa lah. Kalau orang tolak pun payah jatuh lah. Bila kita duduk tegak. Jangan duduk dalam keadaan kita duduk orang kata tidak tegak ataupun masa sujud. Akak sikit sujud kali kedua. Maka tidak duduk lagi antara dua sujud. Ini banyak ya jadi salah. Kalau kita nak sujud, ada budak kecil depan, kita boleh alih dia. Kita boleh alih. Boleh Ada budak, ada kucing. Kadang-kadang kita semayang rumah kita kucing itu kat saja. Kucing ni dia suka tempat-tempat ada kain ke apa. Sama ada kita alih diri kita ataupun kita boleh angkat. Itu dia bang ada apa? Darurat. Ataupun anak kita, anak yang kecil mau duduk menangis, kita boleh ambil boleh depan dia. Tak ada sebab Nabi masa Rasulullah rukuk, Sayyidina Hasan dan Husain naik buat kuda atas Rasulullah. Itu dia bukti. Lalu Rasulullah sebelum bangun Rasulullah angkat kuda. Kadang-kadang apa? Sayyidina Husain masa Rasulullah duduk, dia gitu duduk atas ribu. Macam mana nak bangun? Tak bangun Nabi Rahim. Tak apa. Ataupun Nabi pun dia ada lupa dia masa tengah sembahyang tak ada hak. Masa nak rukuk, nak sujud, cara rukuk duduk. Kalau tak boleh letak dia tepi dulu. Kemudian saya nak Husain asal ni banyak riwayat yang mengatakan Nabi sujud, dia naik duduk atas tekuk Rasulullah sehingga Rasulullah sujud terpaksa kena lambung. Nak ambil payah dua-dua. Tak, tunggu dia turun baru nak Rasulullah bangun. Tak ada hak. Anak-anak kita ya, kita waktu kalau bersih dia, tak kita menanggung batu orang Arab lepas daripada beranak 2 hari dia terus sunat. Sebab dia tak ada menanggung haji. Tak, kalau anak kita yang kita pakai pempah dia semua sekali yang kita yakin dia tu tak keluar haji dia daripada pempah, tak ada. Dia boleh duduk atas kita masa sembahyang dia, kita boleh rukun dia masa sembahyang. Sebab itu dia panggil baru. Kita balut dia sehingga kita yakin dia tak keluar. Air kecil dia kalau ada pun kita tak menanggung. Kita tak menanggung dia. Kenapa? Kerana kita baru. Masa semaya contoh kucing kok. Tak, kalau ada tempat luar kita beralih kita nak sujud. Kita beralih kita keluar. Kita sujud. Ataupun tak ada luar dah sepit sangat dah. Ada benda depan kita. Tak akak dulu. Tak. Sebab itu ada sebab dia. Bila ada sebab tak jadi kesalahan. Sehingga Rasulullah sendiri satu hari ketika Rasulullah semaya, itu Aisyah ketuk pintu nak masuk rumah dia terkunci. Nabi berjalan pergi buka. Ada sebab. Semaya ni dia tak boleh. Kalau semaya fardu tak boleh, kita nak batal semaya gitu saja. Dia panggil kita sudah melakukan kesalahan. Kita tengah beribadat kepada Allah yang besar. Dalam keadaan yang cukup besar, kemudian kita batal. Lagi kita tak boleh. Ada darurat, kita kena faham tentang darurat. Sehingga kalau ular bisa lalu ke depan kita tengah faham, kita boleh lagi bunuh dia. Dalam semaya tu, tak perlu kita batalkan semaya. Kemudian kita sambung. Itu darurat. Dalam bab darurat. Kita ikut semaya dalam bab kita semaya sakit. Tak boleh kita nak batal. Yang kita tengah semaya tiba-tiba tak kita dengar anak menangis. Kita pun terus tak apa semaya lepas ni haram. Tak boleh. Boleh kita pergi ambil dia. Anak kita menangis. Tak lupa kan. Boleh. Boleh. Betul dekat Mekah macam tu. Boleh. Anak kita menangis, mari kadang-kadang merangkak, mari kat kaki menangis. Orang orang Melayu kita buat tak tahu je. Padahal boleh kita ambil dia. Sebab kita tak boleh nak batal semaya saja ni haram. Kamu baru tahu. Ni baru tahu. Ni baru Batal tahu. semaya saja haram. Lagi haram waktu daripada. Dekat Mekah tu kita bawa sembahyang anak-anak kecil kan. Anak kecil. Lepas tu alih tu kan. Tak pun masa nak ambil tak tepi dia. Kadang-kadang budak ni dia bukan tahu benda tu. Atas kita belajar lah. Jadi kemudian dia kata, Nabi kata semasna zalika fi kulli raka'atin. Kemudian buat gitulah pada setiap rakaat. Nabi ajar satu-satu barulah faham. Lelaki tadi faham. Adik tadi yang mengatakan bahawa yang dia salat tadi ulama kata dia sebut yang sama kali tak ada tamanina. Dia supaya sebab keadaan dia buat daripada setiap rukun tadi tidak betul. Bila tak betul supaya kita tak macam kita selalu tengok orang sendiri dalam keadaan dia tunggal.
Tak tahu ambil ilmu mana sujud dekat dalam duduk ini. Tak ada pernah pelajar pada Mahmud Mairah saya, dia sujud tak rapat pun ni dahi. Dia sujud dengan hidung je berapak macam seolah-olah benda ni tu gantung. Lepas maya saya panggil dia, tak apalah, budak-budak kita sendiri. Kata kenapa sujud tak rapat? Sebab saya belajar, saya baca buku Nabi sujud, hidung dia mana kena tanah. Kata maksud tu hidung tu sunat. Yang wajibnya ni kena rapat, dan bila kita nak ambil sunat lagi hidung kita kena rapat. Jadi dia tak faham. Ini sebab itulah kalau kita tak belajar, kita hanya baca buku, kalau kita ada tengok dalam internet, bahaya. Jadi salah faham. Allah kata cukuplah setakat ni untuk malam ni. Kalau ada soalan boleh tanya. Tanya tidak? Tak ada. Ustaz, kalau pakai emas ni? Pakai emas tak ada hal. Janji Yang apa dahi dahi lah. kita terbuka. Macam orang perempuan pun sama juga. Janji dahi terbuka. Dia pakai. Kecuali masa tawaf. Masa tawaf tak boleh nak pakai emas. Tak boleh nak pakai emas ataupun orang perempuan nak pakai apa dia panggil budak ni. Tak boleh. Nikah. Tawaf kena buka. Kalau semaya tak apa. Sebab semaya ni yang penting dahi terbuka. Dalam mazhab kita jadi dahi. Tak, satu lagi. Masa itu, masa bila kita itu, tarik. Tahiyat tangan kita itu sunat. Sikit lagi kita akan jumpa dalam bab tahiyat daripada awal lagi. Stop tahiyat tangan kita sudah pun stop satu. Masa asyhadu an la ilaha illallah atas. Allah masa Allah tersebut Allah masa tu dia atas. Jangan letak panjang. Jangan kita letak ni kemudian akak dia terakak habis. Akak kita bersaksi aku saksi tiada Tuhan melainkan Allah satu. Sebab tu dia kena genggam. Kita letak atas lutut kita ni dalam keadaan lagi. Tak, kita duk meniru orang, kita letak gitu. Akak satu, kada terakak habis. Ini menunjukkan hati kita. Semaya kita ni, dia memberi gambaran kepada hati kita. Bila terakak habis, seolah kita tidak percaya bahawa Allah itu satu. Walaupun kalau orang sebut, kamu percaya Tuhan satu. Tahu. Tapi semaya terakak habis. Seolah kita ada lagi Tuhan selain daripada Allah. Jadi hati kita jadi kucang. Sampai habis, sampai Ya. jatuh dia tak apa. Tak apa, tu. Daripada awal lagi kita tak nak duduk tahiyat duduk gini. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita nak jatuh balik. Ataupun nak akak semua tadi. Sampai habis tu tak ada. Lepas tu jatuh balik boleh kan? Cuma dalam keadaan satu tadi kita sebab tu orang Arab dan Nabi di ketika berucap di luar sembahyang sekalipun tak bila Nabi bersaksi tak syahadu an la ilaha illallah Nabi akan akak satu. Tapi banyak hadis yang kita akan jumpa satu je kata. Orang Arab dia Allah satu. Orang sektor pada apa Allah dia tetap satu Allah. Hati kita tu tetap kita dengan Allah yang satu. Tempat kita berkata, tempat kita minta berkat, tempat kita berdoa, tempat kita minta rezeki dan sebagainya hanya satu. Wallahu a'lam. Ada lagi soalan?